Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni agak special sikit lah. Saya nak bagi 5 orang, kira laki winner ataupun penang bertuah lah, filem Kodak T-Max 400 ni. So filem ni memang dah expired lah. Ini filem black and white. Dia expired tahun 1997, tapi boleh pakai lagi. Cuma result dia ataupun dia punya output dia memang, orang kata apa, agak surprise lah. Surprise ni maksud dia, kita tengok untung kita lah, untung nasib lah. Kalau okey, kadang-kadang tak okey, itu depend lah. So saya nak bagi kepada 5 orang pemenang bertuah. Setiap seorang akan dapat 2 roll filem. So maksudnya 10 roll ni saya bagi T-Max, Kodak T-Max 400 ni. Sebab apa saya bagi 2 roll seorang? Sebab benda ni kita kena test tau. Pasal benda-benda filem yang dah expired ni, dia kena test. Maksudnya, kalau kita guna lain-lain filem, kita tak tahu filem apa dia punya exposure yang sepatutnya untuk filem yang dah expired ni. Contoh, okey sekarang ni kita ada 2 roll ni. Siapa yang dapat nantilah kan, T-Max 400 ni. Satu roll ni dia test, tengok exposure dia. Dia gunakan, mungkin dia boleh gunakan ISO 400 ataupun ISO 200. Masa shoot tu jangan guna ISO ni, pasal biasanya filem expired ni, dia agak underexpose lah. Bukan underexpose, dia less sensitive. Maksudnya kita tak boleh gunakan ikut face value dia. Maksudnya ISO 400 ni kita jangan guna 400. Kalau kita guna 400 juga, berkemungkinan besar gambar kita akan jadi gelap. So pasal tu, untuk satu orang pemenang, saya bagi 2 roll lah. So janganlah guna 2 roll serentak. Guna satu roll dulu, test, hantar ke lab, cuci, tengok output dia macam mana. Kita kena record lah, maksudnya tengok macam mana exposure, aperture semua kan. Okay, lepas tu guna second roll tu baru kita shoot yang betul-betul lah. So macam mana nak dapat filem ni, 5 orang pemenang bertuah ni, kena tunggu saya punya talk ni sampai habis lah. Okay, sebelum tu saya nak bagi tahu apa ni. Pernah tengok tak gambar Steve McCurry yang gambar syarbat gula tu, yang apa ni, perempuan Afghanistan tu, yang apa ni, yang kira famous lah kan, yang famous sekali, yang menjadi cover National Geographic tahun 1985 kalau tak silap. Gambar tu dirakam pada sekitar tahun 1984. Dan mengikut apa yang saya baca lah kan, ada beberapa artikel ini, kamera yang digunakan oleh Steve McCurry itu adalah kamera Nikon FM2. Dan lens yang digunakan adalah lens 105mm. Sama macam model yang saya pegang sekarang ni. Lens ni, yang ni Nikon FM2. Lens ni pun 105mm juga. Yang ni masa beli sendiri lah, masa orang kata shoot wedding dulu kan. Cuma bukanlah kamera ni, tapi model yang Steve McCurry, National Geographic photographer, guna masa merakam gambar potret syarbat gula di Pakistan. Dia rakam di Pakistan, bukan di Afghanistan. Menggunakan model ni lah, model Nikon FM2 dan lens 105mm. 105 ni dia fix lens lah, dia tak boleh nak pergi zoom 200 ke apa kan. Dia memang 105. Dia boleh dikatakan antara portrait lens yang bagus lah, selain daripada 85mm lah. So distance ni mungkin dalam, kalau nak ikutkan, kalau dia rakam apa ni, syarbat gula tu, kalau ikut dia punya portrait tu, mungkin dalam, mungkin 7-8 kaki kot daripada distance Steve McCurry tu lah. So inilah dia kamera, bukanlah kamera ni, maksudnya model yang sama yang digunakan oleh Steve McCurry untuk merakam gambar potret syarbat gula. So orang kata apa, gambar legend lah, gambar ikonik National Geographic tu. Model kamera Nikon FM2. Lens dia lens manual 105mm. So sebelum tu saya nak beritahu lah tentang sesiapa yang dapat filem ni nanti. Dia sebaik-baiknya lah kan, pasal filem ni expired tahun 1997 tu, lebih kurang hampir 30 tahun. Kita kena gunakan, contoh kalau 30 tahun tu kita kena guna 3 stop overexpose tu. Overexpose tu maksudnya mungkin ini ISO 400 ni, mungkin kita boleh guna ISO 200, 100. Itulah benda tu kena test lah kan, pasal benda ni dah expired. Tapi macam mana pun, benda expired ni ada setengah tu jadi, ada setengah tu tak jadi. So benda ni surprise lah kan. Ada saya tengok tu dia cuci zero, kosong, tak ada gambar kan. Ada setengah tu gelap. So banyak benda yang saya baca, saya tengok, sebaik-baiknya untuk filem yang expired ni, untuk filem 35mm ni, kita overexpose dia. Overexpose tu maksudnya jangan kita gunakan ISO ni. Macam sekarang ni ISO 400 kan. Kita jangan guna ISO 400 ni. Tapi benda-benda ni kita kena experience lah. Kita kena ada pengalaman sendiri. Lagi satu,
bergantung kepada chemical yang lab tu guna. Pasal dekat Malaysia ni ada beberapa lab yang boleh proses C14 ataupun boleh proses black and white ni. So setiap lab ni mungkin ada cara dia yang berbeza-beza lah. So kita, orang kata apa, concentrate dengan satu lab lah. Jangan pula nanti kita test T-Mac ni, kita proses filem di Penang, second row kita cuci pula di Kuala Lumpur. So benda tu tak sama lah. Kita kena menyesuaikan diri mengikut lab yang kita proses tu. Jadi kita tahu. Contohlah kita nak print gambar kan. Bila kita hantar gambar tu, gambar yang biasa kita hantar gelap. Okey, kita hantar gambar, kita terangkan sikit gambar tu. Jadi kita tahu hasil dia macam mana. So sama juga macam T-Mac ni. Filem ni, contohlah kita guna first roll ni, kita shoot, kita letak ISO 100 ke 200 ke, kita tengok dia punya negatif dia tak berapa ni kan. Density negatif kan mungkin over atau under. Nanti kita, orang kata apa, adjust balik dia punya exposure tu untuk second roll lah. Cuma benda-benda ni kalau orang yang dah experience, yang dah biasa guna filem, dia tahulah benda tu macam mana nak adjust lah. Cuma untuk adik-adik kakak ni, apa yang saya nak bagi tahu, kalau menggunakan filem expired ni, kita jangan guna ikut ISO yang tertera dekat situ lah. Kecuali kita beli filem baru lah kan. Ada setengah tu filem Kodak Gold baru lah. Itu lain lah. Ini yang dah expired ni, dah dekat 30 tahun dah ni. Itulah antara ciri-ciri dia kan. Dan lagi satu saya nak share tentang kenapa filem filem expired ni mahal kan. Macam bila benda dah expired dah, kenapa nak mahal kan. Ya, satu ketika dulu filem expired ni memang murah. Macam untuk tempat saya kerja di jabatan, masa kita bertukar kepada digital tahun sekitar 2003 macam tu, stok filem banyak tau. Bagi orang free pun tak ambil, letak tepi pun orang tak pandang. Maksudnya orang dah, yelah kita dah benda tu lambat tu. Lambat tu maksudnya kita nak proses lagi, hantar kedai kadang 2-3 hari ataupun beberapa jam baru siap kan. So kalau digital ni kita ambil gambar boleh terus tengok kan. Ambil gambar masuk ke dalam transfer memory card ke komputer, kita boleh tengok result kan. So benda-benda filem ni bagi atas meja pun kadang letak situ tak ada siapa nak ambil pun. Letak lah berkotak-kotak, tak ada siapa, orang bukan tak pandang langsung orang apa. Yelah macam buat apa kan, kira macam benda dah obsolete kan. Tapi sejak kebelakangan ni jumlah peminat filem ni dah bertambah. Tapi masalahnya bila orang yang minat shoot filem ni bertambah, jumlah filem pula berkurang. Sebab apa berkurang? Dia tak buat benda baru dah macam ni kan. Stok ni kalau habislah. Dia bukannya ada buat lain kan. Dia tak ada lah. So benda-benda ni rare kan. Dan kita pun tak boleh nak salahkan orang yang jual tu kenapa mahal ke apa kan. So benda ni kalau kita nak murah, senang cerita shoot digital lah kan. Kenapa kita nak shoot filem kan. Lagi satu, saya banyak juga tengok adik-adik kita lah kan. Siapa yang tengok ni, kebanyakannya ada yang setengah guna filem, sama ada filem black and white ataupun filem colour yang expired ni. Yang rare lah kan, filem yang rare ni. Kita tengok ada yang ambil gambar tiang elektrik, bunga, benda-benda santai-santai. Bagi saya macam agak merugikan lah. Macam satu pembaziran lah. Tak salah pun pasal duit tu you all yang keluar kan. You beli filem, you pergi cuci. Tapi bagi saya kalau boleh lah kan. Kalau boleh, setiap roll tu biarlah gunakan, setiap frame gambar tu biarlah kita gunakan untuk something yang memorable lah. Memandangkan filem ni pun terhad. Kalau filem macam digital tu tak apa, semua benda kita boleh shoot kan. Makan atas meja, ambil semua. So benda ni satu roll ni ada 36 shot je. Kalau boleh buat sesuatu yang memorable ataupun biar kita shoot ikut tema. Kalau street je, jangan campur-campur. Ataupun kita buat untuk family saja. Kalau untuk portrait saja. Maksudnya dalam bila kita proses tu nanti, stripe tu semua ada tema dia masing-masing kan. Ada tema, okay, ni street, satu roll negatif yang kita proses tu kan. Okay, yang ni gambar family kita, ataupun ini ada gambar foto essay kan. So bagi saya benda tu lebih bermakna lah. Tapi itulah, mungkin ada yang kata, saya punya filem, saya punya suka lah, saya punya duit, saya punya beli kan. Saya nak shoot apa, saya punya suka lah. Betul lah, tak ada salah pun. Cuma itulah, kalau boleh memandangkan stok filem ni terhad. Satu roll pun ada 36 je kan. So kalau kita cacah merbahkan dia, macam kita tak appreciate benda tu lah. Kita just macam nak suka-suka je kan. So masing-masing lah. Macam saya dulu, zaman filem dulu, masa sekitar awal 90-an ataupun 2000 lah kan, 2001, 2002 macam tu. Kalau pergi assignment, bos bagi kadang-kadang satu roll je. Contohlah, saya ada assignment di Pejabat Perdana Menteri untuk ambil gambar kunjungan hormat kan. Kunjungan hormat pemimpin luar jumpa Perdana Menteri kan.
Biasanya dia bagi satu roll je. Pasal dia apa? Dia bagi satu roll. Satu roll 36 shot. Dia tahu kalau kunjungan hormat tu kadang-kadang 5 shot. 5 frame pun tak habis tau. Sebab apa tak habis? Pasal kita betul-betul kita betul-betul calculate ataupun kita dah aim lah gambar apa kita nak ambil. Macam kunjungan hormat Perdana Menteri tu. Ada menteri luar ke ataupun ada presiden ataupun Perdana Menteri lain nak jumpa PM kan. Kita tak tunggu daripada bawah, maksudnya daripada keluar kereta. Kita tunggu dalam di bilik pejabat PM tu. Masa dia datang keluar lift tu nanti dia akan sign tanda tangan buku pelawat. Itu satu shot ataupun 2 shot lah. Biasa 1 shot lah kan. Lepas tu dia akan salam PM ataupun mana-mana lah. Kadang-kadang PM salam dekat pintu lift. Kadang-kadang dekat masuk dalam pejabat dia, PM salam lagi untuk ni macam photo op kan. Itu dah 2 shot, lepas tu dia duduk. Rasanya tak sampai 10 frame kita ambil gambar tu. Macam satu roll 36 exposure ni, kita boleh kalau betul-betul kita pandai calculate gambar apa yang kita nak pakai, 36 shot, 3 assignment pun kita boleh buat. Maksudnya 3 tugasan yang berbeza dalam satu roll filem tau. Bayangkan. Contoh kunjungan hormat tu 5 shot cukup lah. Atau paling banyak pun 10 tu dah cukup banyak lah, pasal kunjungan hormat tu sekejap je. Maksudnya foto opportunity untuk fotografer ambil gambar dalam tu memang sekejap je. Mungkin dalam seminit 2 tak sampai. Dia masuk, dia tanda tangan buku pelawat, masuk dalam, dia salam, shake hand dengan PM. Dia duduk, macam bila PM dah bercakap sikit, kita boleh ambil gambar. Lepas tu memang kita kena keluar lah apa butir dia cakap tu, memang kita tak boleh dengar lah kan. So macam tu lah. Betapa berhati-hatinya kita menggunakan setiap roll filem tu, setiap frame tu. Sekarang ni saya tengok gambar-gambar dekat Instagram, yelah benda tu kita scan kan. Gambar bunga, gambar pokok, gambar macam-macam lah kan. Gambar. Yelah terpulang lah kan, pasal duit masing-masing kan. So berbalik kepada giveaway ni, macam mana nak dapat. Simple je. Saya pilih 5 pemenang. Apa yang you all kena buat, you tulis komen dekat bawah. Kenapa you nak shoot guna filem, tak kira black and white ke ataupun colour kan. Tuliskan di ruang komen, saya suka shoot filem menggunakan filem, kenapa. Bagi tahu dekat situ, kat ruang komen tu. So mana-mana komen yang saya rasa bernas kan, yang saya rasa dia ikut saya lah kan, pasal saya nak bagi kan. Yang saya rasa bernas dan memuaskan hati saya bagilah. Saya bagi free. Cuma benda ni kena ambil dari saya lah. Maksudnya saya tak boleh lah nak post ke. Contohlah kalau pemenang tu daripada luar Kuala Lumpur tu, Putrajaya, mungkin you kena bayar saya postage lah. Maksudnya cost untuk saya post benda tu. Kalau duduk di Kuala Lumpur ataupun di Selangor, boleh pick up dari saya lah filem tu. Maksudnya saya bagi 2 roll lah. 2 roll ni filem Kodak T Mark 400. Dia 400 ni asal dia lah, asal atau ISO dia lah. Dia expired tahun 1997. Dah lama tu, kalau tak nak pakai pun tak apa. Tapi kalau yang menang ni tak ada kamera filem ataupun memang tak minat filem kan, tak minat black and white pula, nak bagi kawan-kawan, bagilah, tak ada masalah pun. Itulah maksudnya pemenang tu, saya pilih 5 orang pemenang. Setiap pemenang dia akan dapat 2 roll yang sama. Apa yang dia kena buat, simple je lah. Tulis di ruangan komen di YouTube saya ni, kenapa nak shoot filem, sebab apa nak shoot filem, apa yang membuatkan kita ni. Yalah, zaman sekarang zaman digital kan, kamera digital, kamera phone sekarang ni pun, smartphone pun, hasil gambar daripada smartphone pun, kalau kita shoot gambar lagi cantik daripada guna kamera filem yang menggunakan filem expired ni. Filem expired ni dia macam blur sikit, low contrast kan, dia macam warna pun macam tak even dah dia punya tu kan. So smartphone yang paling murah cikai pun kan, hasil dia memang jauh lagi baik daripada guna kamera filem yang expired ni. So apa yang perlu tuan-tuan atau perempuan lakukan, tulis di ruangan komen sebab apa saya berminat nak menggunakan orang kata apa, mengambil gambar menggunakan filem berbanding digital lah. Sebab apa? Saya pun adalah reason dia sendiri, tapi saya nak bagi tahu kan. Saya nak tengok sebab apa. Kalau ada jawapan yang orang kata apa, menyentuh hati ke, ataupun yang buat saya rasa inilah jawapan yang saya cari. So 5 orang tu lah yang akan dapat. Dia setiap seorang dapat 2 lah kan. Tu je lah. So itulah saya perkongsian ringkas saya kali ni untuk berkenaan dengan filem ni lah. Kalau ada apa-apa boleh tanya lah. Jangan tanya saya lah jual ke tak benda ni kan. Settlekan saya punya settlekan dulu jawapan yang saya minta tu. Kenapa saya nak shoot gambar menggunakan filem.
Okey, jumpa lagi.